Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar suara saya. Tak ada suara, dengar. Tak dengar suara. Dengar, alhamdulillah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saya akan cuba untuk waktu pagi, setiap pagi jika ada kemampuan dan ruang untuk membuat siri-siri membahaskan tentang doa. Saya mohon maaf kerana suara saya ni masih lagi tak berapa pulih. Tetapi saya ambil ruang ini untuk membahaskan tentang satu bab yang paling penting, iaitu berhubung dengan doa. Doa adalah satu keperluan untuk kita, bahkan doa adalah perlambangan bahawasanya kita mengabdikan diri kepada Allah. Doa juga ialah perlambangan kepada tauhid. Sebab itu apabila kita salat, dan mudah-mudahan pagi ini semua yang mendengar ni telah hadir solat berjamaah di masjid dan mendapat keberkatan bersama dengan jamaah. Sebab itu di dalam setiap hari ataupun apabila kita membaca suratul Fatihah, kita akan sentiasa mengulangi apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Fatihah, itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yakni hanya kepada Engkau kami memohon, mengabdikan diri, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ibadah dan doa adalah merupakan satu gabungan yang tidak boleh dipisahkan. Bahkan doa itu sendiri termasuk dalam makna ibadah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kamu doa bersama dengan Allah sesuatu apapun. Yakni jangan kamu ibadah selain daripada Allah dengan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sebelum saya pergi tentang banyak siri-siri tentang doa ini, saya mukadimahkan perbincangan kita pagi ini dalam masa beberapa minit ni, iaitu dengan firman Allah Ta'ala yang selalu kita baca dalam surah Ghafir, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dalam surah Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan
berkata Tuhan kamu, ud'uni astajib lakum. Kamu doalah kepada aku untuk aku menerima doa kamu. Yakni berdoa kepada Allah ini adalah merupakan titah perintah Allah. Allah menitahkan kita berdoa kepadanya. Yakni sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi SAW menyatakan ad-du'a wal ibadah. Doa itu sendiri adalah ibadah. Allah titahkan kita berdoa kepadanya. Maksudnya kalau kita doa pada Allah, Allah kata dia nak terima doa kita. Tapi yang pertama bila kita doa kepada Allah, sesuatu yang pasti, kalau kita doa kepada Allah dengan ikhlas, sesuatu yang pasti ialah kita mendapat pahala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita, memerintahkan kita berdoa padanya. Yang ini wajib untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siapa yang berdoa pada Allah, dia tentu akan mendapat pahala. Kerana dia telah menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala bukan saja menyuruh kita berdoa padanya, tetapi ia menjamin, astajib lakum, aku akan menerima doa kamu. Cuma insan, dia gopoh. Dia kadang-kadang dia tengok, dia ingat lepas dia doa, dia turunkan tangannya, ataupun ketika dia sujud dia berdoa, dia fikir selepas dia memberi salam atau selepas dia bangun daripada sujud, terus doa itu muncul seperti mana yang menjadi kehendak dirinya. Tentu tidak begitu. Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai urusannya dalam dunia ini. Dia telah menghadirkan kemustajaban doa itu di dalam berbagai cara, berbagai warna yang kita sangka dan kita tidak sangka. Apa yang penting ialah kita menunaikan titah perintah Allah Azza wa Jal, supaya yang pertama ialah kita berdoa kepadanya. Allah suruh kita berdoa kepadanya. Astajib lakum, Allah kata dia akan menerima doa. Bayangkan kalau kita jumpa satu orang besar, Allah Maha Suci untuk dibuat perbandingan. Orang besar tu dia mempunyai kekayaan, kedudukan, jawatan dan seumpama yang besar. Kemudian dia kata pada kita, datanglah ke pejabat saya, marilah pohon, saya akan bagi apa yang kamu pohon. Kita akan rasa baiknya dia. Marilah, dia yang jemput kamu datang pejabat, saya nak bagi kat kamu. Kalau kamu datang rumah saya nak bagi kat kamu. Kamu marilah jumpa saya nak hadiah kat kamu. Kita akan rasa baiknya orang itu. Bagaimana Allah Azza wa Jalla yang maha agung, yang tidak boleh dibandingkan, dia menjemput kita dengan penuh halim, yakni kesantunannya. Dia kata dengan penuh latif, penuh lunak Allah Azza wa Jalla jemput kita. Dia kata pada kita, doalah aku nak terima. Doalah supaya aku mustajabkan doa kamu. Doalah supaya aku terima, aku bagi kepada kamu. Bayangkan betapa Rahman, Rahimnya Allah Azza wa Jalla dengan hamba-hambanya. Dan bayangkan setelah dia menjemput hamba-hambanya berdoa, tiba-tiba ada hambanya yang tak mau berdoa. Dia kata doa pun bukan Tuhan terima pun. Sedangkan Allah telah memberi jaminan bahawasanya astajib lakum, aku terima doa kamu. Mungkin sebahagian orang dia akan menyangka bahawasanya dia ada doa dulu tak mustajab. Tapi kalau dia fikir daripada hari dia berdoa sehingga hari ini, bagaimana keadaan kehidupannya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala masih mengekalkan dia hidup dan telah memberikan hal-hal yang lain yang dia sangka dan tak sangka. Dan doa yang dia pohon kepada Allah itu belum tentu Allah tidak menerima doanya. Tetapi dia menunggu masa dalam tempoh Allah untuk menerima doanya. Betapa banyak kurniaan-kurniaan Allah Azza wa Jalla yang lain yang hadir di dalam kehidupannya. Insan selalu terlupa di dalam hal itu. Jemputan Allah untuk kita berdoa padanya. Macam saya kata tadi, jika ada orang besar jemput kita, datanglah. Ataupun orang kaya jemput kita, datanglah tempat saya nak bagi duit kat awak ni.
Macam mana perasaan kita? Bukan kita pergi meminta-minta. Dia yang datang, dia yang menjemput kita dengan penuh berbudi bahasa, dia jemput kita. Allah Azza wa Jalla, jika kita lihat dalam surah Al-Ghafir ini, menyatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Tuhan kamu, mintalah kepada aku akan terima doa kamu. Aku akan mustajabkan untuk kamu. Dan Allah Subhanahu wa taala menzahirkan kemurkaannya kepada hamba-hambanya yang tidak berdoa. Allah menyatakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhili. Dan orang-orang yang yastakbiruna an ibadati, sambung ayat tadi dalam surah Ghafir ayat 60 tu. Sambung ayat tu. Dan orang-orang yang sombong daripada beribadat kepada aku, yakni daripada berdoa, kerana doa itu ibadah. Daripada ibadah kepada aku, yang minta kepada aku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, dia akan memasuki neraka Jahannam dalam keadaan hina. Allah jemput kita dan dia murka kalau kita tak minta pada dia. Kerana dia adalah satu-satunya tempat untuk kita minta. Tak ada tempat lain untuk kita memohon. Kalau kita ada option macam sebagian servis, tak apalah. Tak mau pergi ke syarikat ni, pergi ke syarikat yang lain. Tak mau beli barang orang ni, kita beli barang orang lain. Tetapi dalam kes kita dengan Tuhan kita Jalla wa'ala, kita tidak ada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dan kita mesti redha dia sebagai Tuhan kita. Salah satu sebab Allah menolak hamba-hambanya ialah apabila dia tak redha Allah sebagai Tuhan. Dia tak sebut di mulutnya, tapi some kind of protest macam ada di dalam jiwa dia. Dia macam tak puas hati je Allah Ta'ala, dengan Allah Ta'ala. Sebab itu Nabi SAW ajar supaya pagi-pagi kita menyebut, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Aku redha kepada Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulan, sebagai Nabi dan Rasul. Kita sebut sebagai bukan sebutan di mulut saya, tanda kita redha Allah Azza wa Jalla merupakan Tuhan kita. Dalam ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang selalu kita baca terutamanya pada bulan Ramadan, Allah Azza wa Jalla menyatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, apabila hamba-hambaku bertanya engkau tentangku, maka inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an, aku menyahut doa orang-orang yang berdoa apabila mereka itu berdoa. Falyastajibuli, hendaklah mereka itu menyahut aku. Wal yu'minu bi, hendaklah mereka beriman denganku. La'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk, mendapat rasyad, mendapat bimbingan daripada Allah Azza wa Jalla. Sidang penonton yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran, dalam banyak ayat, apabila Allah mulakan dengan yas'alu naka, ataupun mereka bertanya engkau, tanya Nabi, Allah umpamanya Allah kata yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya engkau tentang arak dan judi. Qul fihi ma ismun kabir wa manafi'u linnas, katakan padanya ada dosa yang besar dan ada juga sedikit manfaat kepada manusia. Saya nak ceritanya, apabila mereka bertanya, Allah kata qul, katakanlah. Dalam ayat yang lain Allah kata yas'alunaka 'anil yatama, mereka bertanya engkau tentang anak yatim. Qul islahun lahum khair, katakanlah melakukan islah untuk mereka itu satu yang baik. Qul, katakanlah. Ayat lain lagi, yas'alunaka madza yunfiqun, qul ma anfaqtum min khairin falil walidain, katakanlah, mereka bertanya apa yang untuk mereka belanjakan, katakanlah. Qul, katakanlah. Yas'alunaka 'anil jibal
faqul yansifuha rabbi nasfa. Maka katakanlah, mereka bertanya tentang bukit, maka katakanlah. Jadi semua ada perkataan katakanlah. Tapi di dalam ayat berhubungan doa, Allah kata yas'aluna wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya engkau tentangku, fa inni qarib, kata tak ada perkataan katakanlah. Terus, maka sesungguhnya aku dekat. Kalau ikut trend ayat-ayat yang lain, apabila ada mereka bertanya, Allah akan kata, katakanlah. Tapi ayat ini tak ada katakanlah. Walaupun maksudnya memang katakanlah. Maksudnya, fa inni qarib, itu maksudnya bagi tahulah aku dekat. Tapi para ulama mufassirin, apabila melalui ayat ini, mereka menyatakan bahawasanya sehingga bagaimana dalam struktur Allah mengatur ayatnya, ayat Al-Quran itu dalam surah Al-Baqarah ayat 186 ini, hatta di dalam nak cerita betapa dekatnya Allah dengan doa hamba. Apabila hamba berdoa pada dia, dekatnya Allah dengan hamba, Allah tak sebut pun perkataan katakanlah ataupun maka katakanlah. Hazaf, dia remove perkataan itu bagi mencepatkan jawapan fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat, bagi menggambarkan Allah itu begitu dekat dengan hamba. Bila hamba-hambaku bertanya engkau, maka aku dekat. Kerana hamba ni dia tanya Allah bila? Dia tanya Allah apabila dia memerlukan Tuhannya. Dia sentiasa memerlukan Tuhannya. Kita sentiasa memerlukan Allah. Kita akan tanya Allah, macam mana nak minta supaya Allah tolong kita? Maka Allah dalam ayat ni, fa inni qarib, Allah tahu dah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menyahut doa orang-orang yang berdoa idza da'an, apabila mereka itu berdoa. Aku menyahut doa-doa orang yang berdoa apabila mereka itu berdoa. Allah bagi tahu. Maka Allah bagi tahu, untuk kamu doa pada aku, kamu tak perlukan perantaraan. Aku dekat dengan kamu. Kerana manusia dalam sepanjang sejarah selalu mengambil kesempatan cuba menjadi seolah-olah orang tengah antara mereka dengan Allah. Ini khususnya golongan agama. Kerana mereka tahu apabila mereka menjadi orang tengah antara mereka dengan Allah, mereka akan mendapat berbagai-bagai, mereka dapat exploit kelemahan orang yang memerlukan Tuhan itu, lalu mereka akan memperolehi berbagai-bagai ketaksuban, mereka akan memperolehi harta dan seumpamanya, mereka akan meminta upah. Jadi Allah kata, kamu hamba-hambaku, kamu dekat dengan aku sahut doa orang yang berdoa apabila mereka berdoa pada aku. Allah tak kata kalau kamu nak doa pada aku, kamu jauh, kamu kena minta lah orang lain tolong lakukan. Kamu siapa nak mari jumpa aku? Dan idea ini dibuat oleh sebahagian golongan yang sesat. Dia bagi tahu pengikut dia, kamu jauh kalau nak doa kena melalui syekh. Syekh saja boleh minta untuk kamu. Tak salah untuk kita minta orang berdoa kepada kita. Tapi menafikan bahawasanya hamba itu jauh daripada Allah, dia tak boleh doa, ini adalah idea yang salah. Ini adalah idea yang tak betul di dalam hubungan hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Hamba itu dekat dengan Tuhannya, Allah Jalla wa Ala. Maka dia tak memerlukan perantaraan. Dia tak setengah orang kalau apa-apa kau nak minta, pergi minta kat syekh ni, bagi duit kat dia, dia tolong buat untuk kau. Ini kadang-kadang berlaku puak-puak yang mengambil kesempatan di atas kelemahan sebahagian, kejahilan sebahagian hamba-hamba Allah. Apabila mereka menyatakan mereka jauh. Saya pun pernah dengar ada orang kata, kalau kita doa tu pada Allah, kita ni jauh, kita ni siapa, Allah tak dengar kita. Kita kena melalui syekh kita. Kita kena melalui pak wali, kena pergi minta kat wali supaya wali yang minta pada Allah. Ini semua ajaran yang salah ini. Telah Allah jawab di dalam ayat 186 dalam surah Al-Baqarah ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya engkau tentangku, fa inni, maka sesungguhnya aku ini dekat. Apa perkara yang pertama Allah Taala bagi tahu?
ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menyahut doa orang-orang yang berdoa apabila mereka berdoa. Ini menunjukkan dekat. So you don't worry. Jangan kamu rasa kamu. Kadang-kadang hamba kita, saya bukan ustaz nak doa. Allah tak pernah tengok you ustaz tak ustaz. Kadang-kadang satu orang mungkin biasa-biasa saja dia. Tapi Allah tahu pada hatinya tak ada hasad. Pada hatinya ada rendah diri. Pada dalam jiwanya ada rasa takut pada Allah. Dalam jiwanya rasa sentiasa bersalah di hadapan Allah. Allah sayang dengan dia. Lagikan pengelacur yang bagi minum anjing, Allah menerima amalannya. Lagikan iblis yang meminta pada saat akhir untuk dia tidak ditangguhkan hukuman padanya, Allah Subhanahu Wa Taala menerima permintaannya. Ini kan pula dengan hamba Allah dengan penuh rendah diri, siapapun dirinya, apabila menyatakan, Ya Rab, wahai Tuhan, tolonglah aku. Wahai Tuhan, bantulah aku. Nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima doanya. Dan Allah kata, falyastajibu li, kamu itu sahut dulu doa aku. Yakni kamu tunaikan apa yang aku minta pada kamu. Kamu salat, kamu berdoa, kamu ikut peraturan di dalam berdoa, kamu rendah diri, kamu tadarru' dengan aku. Wal yu'minu bi, kamu beriman dengan aku, kamu kena percaya aku ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala di atas segala sesuatu itu berkuasa. Beriman dengan Allah. Allah kata, ana 'inda dhanni 'abdi bi, dalam hadis Muslim. Aku bersama dengan sangkaan hamba-Ku padaku. Yakni hamba sangka apa pada Allah. Kalau dia sangka Allah tak terima doa dia daripada hari dia doa, ataupun masa dia angkat tangan pun antara yakin dengan tak. Allah kata, Nabi kata, fal yajzim mas'alatah. Hendaklah dia putus dalam meminta itu kan. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Doa kepada Allah dalam keadaan kamu yakin Allah akan menerima doa kamu. Sebab tu sebahagian orang, sebab doa tak terima, bukan kena sebab perkataan dia ataupun apa, tapi sebabkan apa yang tersimpan dalam dada dia. Bagaimana dia tidak meyakini Allah Azza wa Jalla sebagai Tuhannya yang boleh memustajabkan doanya. Ataupun dia doa, dia pun tak tahulah. Cubalah doa, kok Allah Ta'ala terima. Macam tu benda yang ada dalam dada dia. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menerima sebahagian doa orang-orang yang telah bersangka buruk dengan Tuhannya. Kerana dia telah menyatakan, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku bersama dengan sangkaan hamba-Ku padaku. Jika hamba sangka baik dengan Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menerima sangkaan dia itu. Dia kata Allah Ta'ala terima doa, Allah Ta'ala terima. InsyaAllah, tentu Allah Ta'ala terima. Sebab dia janji, bukan orang lain janji untuk Allah. Allah yang janji. Astajib lakum. Aku akan sahut doa kamu. Aku akan terima doa kamu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut di dalam ayat yang lain, amman yujibul muttarra idza da'a wa yakshifus su'. Siapakah lagi yang akan yujibul muttar idza da'a, yang akan, siapakah lagi yang akan menyahut orang yang dalam keadaan muttar, dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan mudarat, dalam keadaan tak boleh buat apa. Dalam surah An-Naml ayat 62. Siapa yang boleh sahut? Tak ada, Allah. Idza da'ahu, apabila kita doa padanya. Wa yakshifus su', dan dia menyingkap keburukan yang menimpa kita. Siapa? Tak ada, Allah Azza wa Jalla. Orang besar mana, bapa kita ke orang kaya, masalah tak ada. Siapa yang bergaul dengan orang besar, sebesar mana pun, mungkin tuan-tuan pun ada pengalaman, saya pun ada pengalaman. Orang tu dia maharaja ke, Perdana Menteri ke, Sultan ke, yang apa ke, semua mereka ada masalah. Mungkin kita tengok dia tak ada masalah kewangan, dia ada masalah lain, masalah keluarga, masalah dirinya, masalah familynya, masalah dalam pemikirannya, tekanan. Kadang-kadang Allah jadikan manusia ada tekanan, dia tak tahu apa sebabnya. Duit ada, harta ada, jiwa penuh dengan tekanan. Kadang-kadang tak tahu keluar pada masalah.
yang membaluti hidup mereka. Allah kata, amman yujibul mutarra idza da'a. Siapalah lagi yang boleh menyahut orang-orang yang dalam keadaan kesusahan apabila dia berdoa kepadanya. Tak ada Allah Azza. Tentulah tak ada siapa melainkan Allah. Wa yakshifu su', dia menyingkapkan keburukan yang menimpa sekitar. Sesiapa yang berdoa pada Allah, dia akan tahu pengalaman, keajaiban. Doa ini adalah pembuktian wujudnya Allah Azza wa Jalla. Sebab tu golongan ateis, agnostik dan seumpamanya, mereka tidak pernah merasai, dan golongan yang musyrik, golongan yang kufar, yang tidak pernah merasai nikmat berdoa dan merasai, menyaksikan kemustajaban doa, kemunculan doa dalam hidup, dia tidak akan memahami hal ni. Allah kata tak ada orang yang boleh menyahut doa. Sebab tu kenapa Allah sebut dalam keadaan susah? Kerana orang bila keadaan susah, dia bila doa betul-betul dia tawajuh pada Allah. Biasanya orang ni kadang-kadang kita senang, kita doa sambil lewa, tak bersungguh. Tapi apabila orang tu betul-betul pasrah, dia doa pada Allah, mustajab doanya. Cumanya kita kena doa pada Allah supaya Allah mengurniakan jiwa yang kita tahu berdoa padanya. Kadang-kadang apabila Allah tidak merahmati seorang hamba tu, kita tengok dia susah dalam keadaan mudarat. Dia minta tolong orang itu, dia minta tolong orang ini, jumpa orang sana, jumpa orang sini, besar payah dia. Tapi dia tak tahu untuk berdoa pada Allah dengan keadaan penuh khusyuk, pasrah dan tawajuh, sehingga hatinya luluh di hadapan kebesaran Tuhannya, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima doanya. Dia tak reti nak buat yang itu. Yang lain isi borang dia reti, panjat pagar, panjat pejabat orang dia reti, dan macam-macam lagi dia tahu buat. Tapi untuk itu, iaitu memohon agar Allah Subhanahu wa taala menerima doanya dan menyingkap kesusahan dirinya, dia tak reti nak buat. Na'udzubillahi min dzalik. Kita pohon perlindungan daripada Allah daripada hal itu. Saya pohon maaf kerana rumah saya ni tak berapa jauh dengan jalan kereta api yang di sebelah sana. Kalau dia lalu memang ada dengar sedikit. Tak apa. So Allah Azza wa Jalla telah ajar kita dan dia suruh kita doa. Dia bagi tahu orang yang keadaan kurub, dibaluti dengan kesusahan, doa dia mustajab. Sebab tu cuba kita tengok, ingat, ketika doa kita dalam keadaan susah betul-betul, mustajab. Boleh dikatakan semuanya telah Allah mustajabkan. Cuba kemudian kita doa dalam keadaan kita biasa-biasa, bukan Allah tak mustajab, pasal jiwa kita pun kadang-kadang tak bersungguh. Doa ya Allah tak bersungguh, kita pun antara sungguh-sungguh minta dengan tak minta tu kadang-kadang sama banyak. Sebab itu maka Allah sebut tentang orang-orang yang berdoa kepadanya di dalam keadaan mutar dan keadaan begitu susah. Dan kita tahu bahawasanya kesusahan dan mudarat akan menyebabkan salah satu sebab doa kita dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa cukup setakat itu dulu untuk siri pagi ini. InsyaAllah kita sambung pada pagi besok pada pukul 7 juga untuk saya memberkatakan lagi tentang siri doa ni. Dan siri doa ni insyaAllah siri yang banyak insyaAllah. Sekian. Saya rasa saya pun respon. Suara saya jelas ke? Ke kurang jelas? Jika jelas tuan-tuan tolong tulis sikit supaya saya nampak. Memanglah suara saya ada serak sikit, tapi kalau maksudnya didengari dengan jelas, tuan-tuan sila maklumkan dalam ni supaya saya dapat baiki jika sekiranya tak jelas pada besok hari. Ada komen ni? Okey, alhamdulillah jelas. InsyaAllah kita bertemu lagi besok untuk siri bagaimanakah saya akan bahaskan doa
macam mana adab berdoa, doa-doa Al-Quran, apakah menyebabkan doa di mustajab. Dan insyaAllah siri ini merupakan siri yang banyak. Dan mudah-mudahan setiap pagi kita dapat sama-sama beramal insyaAllah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.